أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Masuk tajuk baru, babul Isra'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardi salawat. Bab pada menyatakan memperjalankan bi Rasulillah. Itulah kata kunci kepada bahawasanya Isra' Mi'raj ini tidak sewajarnya disuluhi dengan semata-mata suluhan akal. Mana sudah tentulah dari segi taqatul basyariyah, maknanya perkara yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pasti tidak mungkin. Tapi perkataan yang digunakan apa makna dalam Al-Quran pun asra. Dan tajuk kita pun al-Isra, memperjalankan. Yani Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi. Macam budak kecil dia pergi jalan jauh, budak Kelantan pelik apa menggayah dia bawa. Kalau dia pergi sendiri tu kata, "Ish, macam mana boleh sahabat Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham daripada kata asra bi 'abdihi itu itu satu poin yang sangat mudah untuk kita fahami bahawasanya ini bukan berkaitan dengan taqatul basyariyah. Jadi kalau mau fikir dengan taqatul basyariyah memanglah tidak mampu Nabi berbuat begitu. Tapi soalnya Allah Ta'ala yang memperjalankan. Siapa dia Allah Ta'ala yang menjadikan langit bumi, yang memilikinya jadi tak ada pelik lah. Jadi haddatsana Syaiban bin Farrukh. Jadi Farrukh ini pun sebenarnya ialah ajam. Nama ajam Farrukh itu mana min ismillahi lam yasrif mana Farrukh. Haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana kata Hammad, haddatsana Thabitun al-Bunani an Anasi. Atau al-Bunani itu maknanya nama kabilah yang ma'ruf. Kemudian maknanya Thabit al-Bunani an Anas bin Malikin, ambil daripada Anas bin Malik, itulah khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ataitu bil buraqi, datang oleh aku dengan burak utitu apa tu utitu dibawa datang akan daku, yang dibawa datang akan bil buraqi, dengan burak. Itu maklum burak Mana wahwa dabbatun abyadu. Itu mana wahwa dabbatun, burak itu ialah binatang yang berwarna putih, tawilun, mana yang panjang, tinggi, mana fauqal himar, mengatasi, mana lebih, mana tinggi dia tu lebih daripada himar.
lebih daripada himar, wadun al-baghli, dan adalah dia tu makna rendah sikit daripada bagol, tinggi dia tu. Yada'u hafirah. Hafirah ni asal makna dia kuku, itu maksud dia kaki lah. Itu maknanya majaz mursal lah. Italakul juz'i wa iradatul kulli. Sebagaimana dalam hadis tentang qadam tu tapak kaki, tapi maksud dia adalah rijil, makna kaki. Jadi dia meletakkan akan hafirah dia, mana kaki dia, mana kuku dia, burak sana ni, inda muntaha tarafih, di sisi mana penghabisan tarafnya, tepinya, maksudnya maknanya dia berjalan tu, maknanya orang panggil daripada dia angkat ke sapana, sejauh mata memandai, begitulah. Tu qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraqibtuhu, maka aku mengendarai akan dia, akan al-buraq ini, hatta ataitu Baitul Maqdis, sehinggalah aku datang akan Baitul Maqdis. Qala, bersabda Nabi, farabatuhu bil halqati, mana maka aku tambahkan akan al-buraq itu di halqah, halqah mana bulatan, mana Nabi ikat di situ pada satu batu, allati tarbitu, yang mana allati yarbitu bihi al-anbiya'u, yang menambahlah dengannya dengan buraq tu al-anbiya, oleh para nabi. Al-buraq ini sebenarnya bukan Nabi seorang saja yang naik ini sebenarnya adalah kenderaan kepada semua al-anbiya tu. Tetapi kita tak dapat ilah dia punya kisah-kisah dia Jadi inilah yang selamatnya, sama ada Bukhari ataupun Muslim. Kalau kita nak berceramah tentang orang panggil Isra' Mi'raj, apatah lagi dengan suasana yang ada pada zaman kita sekarang, dia punya metod dia ialah kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, makna 3 hari 3 malam baca kita Isra' Mi'raj sepenuhnya, itu sekarang ialah alhamdulillah dah boleh saja didadikan orang panggil dalam bentuk daurah juga. Tapi itu untuk orang awam, mereka pun tu rasanya tidaklah, agak payahlah. Jadi untuk kita mengajak mereka untuk menhayati Isra' Mi'raj ini dengan orang panggil mana selengkapnya, sebab maknanya di tempat-tempat kuliah itu dia ada jadual tiap-tiap malam mengajar Jadi kita nak ambil 3 malam tu, itu kena pandai-pandai lah Lepas tu pula maksudnya dengan situasi begini, maka ada orang panggil yang pertama dengan situasi yang tidak membenarkan kita untuk isti'ab kisah Isra' Mi'raj ini. Lepas tu pula kita berdepan dengan orang panggil gangguan, orang-orang yang tidak senang, maka yang selamatnya kita ambil saja daripada sumber yang sahih. Jadi kalau begitu kita lebih selamatlah. Maksudnya daripada kita mengambil daripada sumber yang kita juga tidak pasti sebenarnya. Jadi itu lebih selamat dan lebih amanlah kita. Dan itu dengan sebab dia munasabah dengan orang panggil peluang yang kita ada. Peluang itu maksud dari sudut sana lah, masa saat ni. Sedangkan kalau kita cuba nak menghabisi cerita ni, memang tidak akan habis. Terpaksa kita kena langkau-langkau tu. Jadi kalau kita ialah untuk kita cerita, dia panggil metod serupa juga Quran ataupun hadis ini, mana penceritaan dia kalau kita nak cerita dari sudut kronologi, dia kena susun semula. Sebab cara Quran bercerita tu makna dia nak ambil sebabuk itu yang maknanya ulama yang susun, sehingga jadikan satu penceritaan yang orang panggil bermula daripada awalnya sehingga akhirnya tu. Jadi maknanya aku datang akan Baitul Maqdis. Di sini makna sini tidak kedapatan cerita Nabi di antara mana Baitullahil Haram kepada Baitul Maqdis itu banyak ceritanya yang merupakan perlambangan simbolik kepada orang panggil perjalanan agama Islam itu sendiri. Jadi maknanya itu didapati dalam versi yang lain pula. Dia begini, makna penceritaan Nabi ni sama lah juga macam kita Sebab itulah kita perlu mengambil daripada versi yang berbeza sebab orang itu dia highlightkan suatu perkara dan dia meninggalkan perkara yang lain kerana anggap dia suatu perkara tu lebih penting, hal lain tu tak berapa penting. Orang lain pandangnya dia tanggap dia maknanya berbeza pula. Jadi dengan kombinasi gandingkan beberapa versi itu, dia akan ada satu cerita lengkap lah. Sebab setiap orang itu melihat daripada sisi yang berbeza. Misalnya kita tengok satu benda yang berlaku, ada orang di atas lautin tengok daripada atas, makna dia kata orang itu kepala bubuh.
Hok tengok kat depan dia kata mana perut bucik, hok tengok belakang dia kata punggung tonggek ni. Jadi bermati-mati ya tengok kat depan dia kata dok perut bucik dia kata ni. Jadi begitulah. Jadi dengan kita gandingkan semua versi-versi itu kita akan mendapat suatu kepastian. Tu. Jadi ini maknanya ada yang dilangkau, ada benda yang dilangkau. Maknanya penceritaan tentang kisah perjalanannya itu yang begitu padat dengan orang panggil imbrah itu tidak dipaparkan di sini. Dipaparkan dalam hadis yang lain pula. Dan kalau kita faham misalnya Nabi kata ittala'tu lailatal Isra. Maknanya Nabi menceritakan peristiwa Isra ini bukan semua sekaligus tu bukan. Dan memang tidak mungkin lah. Walaupun masa yang diambil oleh Nabi tak sampai satu malam, tapi cerita ni yang berlaku dalam tu banyak. Jadi kalau kita kira kalau kira logik memang tak muat cerita tu dengan qadar masa. Mana cerita ni dia ada dalam qadar masa ni. Kalau sejam setengah tu setakat mana pengisian yang boleh kita isi. Tapi tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu mengatasi kemampuan masa yang terhad itu. Jadi itu semua itu perkara-perkara yang di luar kebiasaan lah. Jadi aku datang akan Baitul Maqdis. Qala maka aku pun tambahlah buruk di halqah. Mana di batu yang ada dia punya halqah di bulatan batu ni, mana yang di tempat mengikat tu. Yang mana mengikat dengannya mengikat dengannya dengan buruk ini al-anbiya. Allati al-halqah tu. Halqah mana? Halqah yang mengikat dengannya makna dengan buruk itu oleh sekalian al-anbiya. Tu. Qala thumma, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul masjidah, yakni dakhaltul fil masjid. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, fa sallaitu fih, maka aku sembahyang di dalamnya, di dalam masjid rakaataini. Masjid itu Masjidil Aqsa. Padanya anak di dalamnya di dalam masjid rakaataini, mana akan 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar, faja'ani Jibrilu alaihi salam bi'ina'in, maka faja'ani datanglah akan daku oleh Jibril alaihi salam bi'ina'in dengan satu bekah min khamrin daripada arak, wa ina'in min labanin, dan satu bekah yang lain pula, mana ada 2 bekah, min labanin daripada air susu. Fakhtartu al-labana, maka aku memilih akan laban, yakni susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka berkata oleh Jibril sallallahu alaihi wasallam, ikhtartal fitrata, engkau telah memilih al-fitrata. Fitrah makna bersih daripada kesalahan, bersih daripada dosa, noda. Tu. Mana kamu telah memilih apa yang bersih. Summa iraja bina, kemudian naiklah dengan kami ila samai, kemudian naiklah dengan kami, itulah burak tu. Ila samai fastaftaha Jibrilu, maka menuntut buka oleh Jibril. Menuntut buka oleh Jibril. Faqila man anta, maka dikatakan maksudnya penjaga langit tu. Tu. Penjaga langit, iaitulah mana kita dah terbiasa. Ni kita baca hadis. Tapi kita dah terbiasa dengan cerita Isra Mi'raj ini daripada kitab-kitab. Jadi begitu kecenderungan kita, maksudnya kita tahu dah di sebalik tu. Jadi kalau kita tak pernah tahu lagi Isra Mi'raj dari penceritaan secara tafsili terperinci begitu seperti dari kitab jadi mana siapa dia ni kata ni, kita kata itu sejauh umumlah. Jadi faqila, maka dikatakan bagi Jibril saat ni, man anta, siapa dia awak? Qala Jibrilu, berkata Jibril. Jadi begitu memang adabnya begitu. Kita ketuk itu orang-orang tanya ataupun telefon lah. Telefon tanya, siapa ni? Jangan kita jawab ambo, kawan, jangan. Kerana tidak ada faedah jawab lagu tu. Itulah dia panggil buah peluru keras yang Syekh bawah tembok tok guru dia sendiri ni. Dia perangkap. Kerana Syekh Khalil mengatakan a'raful ma'arif itu ialah ism domir al-mudmar. Dia kata isi alam. Jadi dia membuktikan ketuk itu tok dia kok siapa dia? Ambo anak. Jadi kita pun kalau tanya saya ambo, nak marah ke tak? Nak marah ni. Sebab saya memanglah saya kecek lah jadi mana adabnya, dan ada hadis dalam syarah dia sebut bahasanya ada hadis yang madegah kita jawab begitu.
Jadi jangan kita jawab anak sayur ni. Memanglah akan mengundai lah orang. Dia kita lain berasa orang lain tu dia buat sayur ni. Kalau kita makna kita, siapa dia tu? Sayur. Tidak nak marah kalau orang fikir marahlah ni. Jadi jawabnya kita sebut pengenalan kita, makna nama alam kita ni. Yakni Jibril, makna sebutlah nama kita ni. Jadi kata sayur ni. Jadi Jibril kata Jibril. Tengok. Qala bukan qala Jibril tu, mana qala Jibril. Telah berkata oleh Jibril. Jibril kata. Tu. Orang lain ni kat ustaz ni bahasa ustaz orang lain ni. Tok guru kita tak panggil dia ustaz ni. Tak bahasa ni. Kalau ustaz mau dia dekat ustaz dia bahasa dia ustaz. Pohok marah orang panggil dia ustaz ni. Itu dia setengah daripada tadarruk dia ni. Tu. Payah dah nak cari secara dia ni. Jadi ni maknanya ni Jibril jawab Jibril. Qala Jibril. Tu. Bukan Jibril tu fa'il dak ni. Itu maku qaul kepada qala. Berkata oleh Jibril, makna Jibril. Qila wa man ma'aka. Dikatakan makna yang bertanyalah. Orang panggil penjaga pintu langit tu. Langit yang pertama. Wa man ma'aka. Siapa dia sertamu? Qala Muhammadun. Makna berkata Jibril Muhammad. Mana rakyat dengan jelas siapa dia, pengenalan yang paling jelas. Tu. Jadi ni nama tu hok dalam kad kenalan Muhammad ni. Tu. Kila dikatakan ni kila wa qad bu'itsa ilaih, sesungguhnya telah diutuskan kepadanya. Ni bu'itsa ilaih tu bukan maksudnya diutus tu dia telah jadi rasul, bukan. Ni maksudnya telah diutuskan akan Nabi Muhammad kepadanya, kepada orang panggil Isra, makna Mi'raj ni. Tu. Maksudnya Nabi ni kalau kita katakan ada kak jemputan. Begitu tu bi'itsa ilaih. Bukan mana bu'itsa tu makna dia telah dibangkitkan, maksudnya dia tu rasul, bukan. Maksud dia ni ada tekek ni, kalau kita kan mana ada tekek. Tu. Dia ni telah dipadah. Tu. Qad bu'itsa ilaih. Qala, jadi kila tu makna bukan kata Jibril lah ni. Kila dikatakan makna wa qad bu'itsa ilaih. Qala qad bu'itsa ilaih. Tidak, itu qila ditanya, dikatakan makna pertanyaan. Pertanyaan daripada al-qail itu ialah penjaga langit sat ni. Bu'itsa ilaih, ada surat padah ke dok? Ada surat jemputan ke dok? Ada dalam senarai jemputan tetamu ke dok? Soalan gitulah. Tu qila. Jadi qala Jibril qad bu'itsa ilaih. Sesungguhnya telah diutuskan kepadanya, dia telah dijemput. Tu. Dia telah dijemput ni. Ini bukan sebarangnya ni nak naik ke langit ni. Tu. Fafutiha itu digunakan dengan bina majhul ni. Dengan tidak men-highlightkan orang panggil penjaga langit tu ni. Jadi fafutiha itu maknanya di sini ni. Maka dibukalah akan dia futihalana, dibukakan bagi kami ni, yakni akan langit sana, masuk pintu langit. Dia faiza ana bi adama, maka tiba-tiba aku ialah dengan Adam alaihissalam. Jadi apa-apanya makna Nabi Adam duduk pada langit yang pertama. Jadi bertemulah rakan sejawatan. Walaupun maknanya ijma' ulama 25 rasul yang sebut dalam Al-Quran itu adalah makna rasul. Tapi Adam ini ada khilaf dia Ibnu Katsir sendiri dan juga Bukhari tidak menisbatkan dia sebagai rasul berdasar kepada hadis syafaat tu. Ketika semua manusia pergi jumpa dengan Nabi Adam, apa khitab manusia? Ya Adam anta abul bashar. Ketika pergi jumpa dengan Nabi Nuh, anta awwalur rasul. Engkaulah yang mula-mula rasul. Tu. Tapi ini tidak mencederakan ijma'. Makna khilaf ni makna tidak mencedera ijma', maksudnya status ijma'nya tetap mantap. Masih lagi dikatakan sebagai ijma'. Itulah Nabi Adam alaihissalam itu ialah rasul juga. Mana dibukalah bagi faiza ana bi adama, maknanya rupa-rupanya di langit yang pertama itu ialah ada Nabi Adam alaihissalam. Farahaba bi, maka mengucap tarhiblah welcome ahlan wa sahlam. Kalau jumpa kau dia sayonara tu bye-bye ni. Nama tukar mana sayonara bye-bye ni.
Jadi maknanya diterhibkan akan mana menterhib oleh Adam bi dengan aku, mana diucapkan selamat datang, maksudnya ialah menyambut orang panggil menyambut kedatangan aku wa da'ali bi khairin, dan dia mendoakan bagi aku, menyerukan dengan bagi aku bi khairin, dengan kebaikan. Begitulah adab kita sesama orang Islam Tapi orang Melayu kita itu dia tak terbiasa, tidak jadi terbudaya dengan mendoakan kebaikan Jadi kalau orang Arab itu sejahir-jahir dia pun ataupun segapa dia orang panggil tubunah dia pun dia dah jadi dibudayakan dengan menyebutkan doa dulu barakallah. Tapi barakallah itu orang panggil kita ni hanya untuk orang berkahwin jelah tu. Wara'akallah tu maknanya ajar dengan doa. Budak-budak kita dengar dia kecek, budak-budak muda dia terbalik. Tu orang panggil daripada doa tu. Dia panggil, "Hei menate, mari sini." Jadi saya dia tak marah panggil gitu pun Tapi itu satu benda yang bila dibudayakan dia, benda yang dah dibudayakan dia jadi manis lah tapi itu maknanya orang panggil melawani kebaikan yang dikehendaki oleh Islam. Kerana ad-dinu nasihah, agama Islam ni ialah berdasar berteras kepada nasihat dalam bab hubungan sesama umat Islam. Nasihat maknanya kita nak kebaikan kepada orang Islam yang lain seperti kita nak kebaikan kepada diri kita sendiri. Satu-satunya kebaikan yang boleh dilakukan oleh kita terhadap orang Islam yang lain, yang mana kalau kita kata kita tak mampu, ini makna berlawak apa dia? Mendoakan kebaikan kepada orang Islam. Apa yang menghalang untuk kita melakukannya? Tak ada lah malaikat kita tidak mau. Kita tidak mau tu kerana kita tidak tahu ajaran Islam Kalau kita tahu ajaran Islam, ajaran orang panggil ajaran kasih sayang, dia akan menumbuhkan ajaran nasihat. Lawan kepada ajaran kasih sayang, ajaran benci membenci, dia akan menumbuhkan orang panggil ajaran dengki mendengki antara satu sama lain. Tu. Qala musannifur rahimahullah taala. Jadi maknanya Nabi Adam begitu bertemu kekasih maknanya mendoakan dengan kebaikan. Summa araja bina, kemudian naiklah dengan kami kepada langit ats-tsaniyati, yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihissalam, sama cerita dia minta buka pintu nak naik kepada langit yang kedua oleh Jibril. Faqila, maka dikata, makna ditanya oleh as-sa'il, penjaga langit yang kedua maksudnya man anta, awak ni siapa dia? Qala Jibrilu, kata Jibril maksudnya ana Jibril, saya Jibril Kila wa ma'aka, ditanya lagi, dikatakan maksudnya ditanya, wa ma'aka, siapa dia sertamu? Qala Muhammadun. Kila wa qad bu'itsa ilaih, ditanya lagi, maksud dikatakan makna ditanya lagi, wa qad bu'itsa ilaih, adakah sesungguhnya telah diutuskan kepadanya, ada jemputan ke, ada kad jemputan ke? Qala Jibril qad bu'itsa ilaihi, sesungguhnya telah dijemput, diutuskan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa futiha lana, maka dibukalah bagi kami akan langit yang kedua ini pintu langit yang kedua. Fa iza ana bi nabi fa iza ana bibnayil khalati, dengan dua anak khalah dua anak khalah, Isa bin Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Dua anak khalah ni lagu mana? Dia orang Arab, dia secara muayyannya maknanya dia sangat ta'ayyun, mana? Sangat ta'ayyun tertentu maknanya kalau pak saudara sebelah pak panggil amun. Kalau mak saudara ammah kalau sebelah mak khal mana khalah man. Tapi dari segi istikmal dia kalau seumumnya kalau kita kata anak pak saudara, mana anak pak saudara maknanya kalau pak saudara dia sebut amun, dia tak akan sebut mana ibnu khalin jadi dia tidak tak kira tu anak pak saudara tu. Kalau anak mak saudara dia sebut makna ibnu, kalau ibnu enggak makna ibnu khalah. Dia lebih di-highlightkan makna khalah berbanding ammah. Tu makna khalah. Jadi mana kalau istilah kita orang Melayu mana amun ke mana khalah tu pak saudara mak saudara lah Jadi bagaimana cara nasabnya, dia bukanlah dia macam seolah-olahnya Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni dua orang adik-beradik padahal bukan Nabi Isa alaihissalam anak Maryam.
Makna apa nama Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu pak menakan ke? Pak menakan bagi Siti Maryam. Kalau begitu Maryam dengan Yahya tu sepupu lah kita kata tu. Tapi makna tu makna Ibnul Khalah. Anak pada Khalah. Itu tu cara dia basuh lagi tu. Jadi kalau kita nak takyinkan dia, itu bukan kalau kita kira tu tak jadi, tak masuk dah. Bukanlah makna seolah-olah macam dia tu dua adik beradik, tidak iaitu anak sepupu dengan sepupu. Anak sepupu dengan pak sepupu ni kadang-kadang kita Melayu pun ada makna sepupu, kata sepupu tu pada pak sepupu kita, sebab dia setelah sebaya. SPM tu sama sebaya ini sepupu dengan pak sepupu, mak sepupu dia. Jadi seolah macam sepupu dari segi umurnya. Jadi tak lain tak bukan dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibnayil Khalah itu ialah Nabi Isa AS dan juga Nabi Yahya. Ialah langit yang kedua. Dia Yahya dalam versi cerita Nabi Isa ni dia ada 3 orang Yahya. Satu Yahya itu ialah seorang anak murid betul kepada Nabi Isa AS. Tu. Yang kedua ialah Yahya Pembaptis. Ini Yahya ni lah. Nabi Yahya tu dipanggil Yahya Pembaptis. Nisbah kepada orang Kristian. Dan satu lagi Yahya tu ialah penulis kitab Bible, salah seorang penulis. Yang dia tu tidak semasa dengan Nabi Isa. Itu disebut sebagai di antara kitab Injil yang besar lah, dia panggil kitab Yohanes. Yohanes tu makna Yahya lah. Jadi situ ada tiga kepribadian, makna yang berbeza. Ini Yahya Nabi tu makna Yahya Pembaptis. Kemudian anak murid kepada Nabi Isa pula tu ada Yahya juga. Tapi bukan Yahya itu yang menulis kitab Yohanes itu. Itu Yahya lain. Tu. Itu sebab itulah dalam ilmu hadis kita pun di antara dia panggil subjek yang sangat penting sekali ialah bab tarikh. Tarikh itu penting, dan itu di antara yang agak mencabar lah untuk kita mengerti tarikh mana milad, wafiat para rawi itu yang mencabar tu dari segi bukan kita tak mampu, kesanggupan kita lah nak pada zaman hari ni zaman hari ni orang dah tidak mahu mengapalah mana dah, sebab untuk mendapat maklumat apa hanya pakai tekan pada masa tu selalu ialah ketika keadaan memungkinkan, maksudnya ada sumber tenaganya boleh lah sekali kalau dah blackout tu macam jadi kalau orang mana tak payah jadi hakikat sebenarnya ialah ilmu tu apa yang ada dalam dada. Itu berlaku kepada siapa? Imam Ghazali orang yang merampokkan, orang panggil kitab-kitab dia dia menistisnakan kitab-kitabnya. Nak ambil apa saja kitab yang ni maka dia ditempelak oleh perampok itu. Kalau begitu ilmu mudah dalam kitab. Baru kita maknanya baru dia tersedar Allah dia baru rasa selama kini aku ni bersandar kepada kitab tu. Sebab juga kita ni bersandar kepada dobe. Bersandar dia tak boleh sangat jangan terlalu kita tu iktimak ke mananya tak ada kitab ni. Macam kalau berlaku kejadian tak kebakaran, habis kita mengaji tak boleh, hamba tak boleh nak mengajar kita. Sebab kita hamba mengaji dulu tu bakar habis hang dia. Allah yarham Baba Mi Pondok Seligi dulu pernah kita buat ziarah dan bertanya-tanya mana dia duduk dalam hotel tu lama 13 tahun. Dia ni BRM lah bukan follow tu dak tak apalah gini. Jadi nak rayaknya dia mari ke Malay ni dia mari, dia Seligi tu dia ambil upah nebah dari pondok dia tu hujung suk kapung kaki bukit jadi orang tak tahu dia tu seorang ada ilmu bakbok mula dia mengajar Quran, mengajar baca Quran lah. Jadi kan orang tengok orang panggil perwatak dia ni macam boleh belajar Quran, lama-lama dia mengkotok guru kak dia tidak ajar Quran, baca Quran sajalah, nya hurai ke dia jadi lama tu jadi dia mengajar mengajar maknanya ni cerita dia sendiri dia cerita sendiri daripada mulut dia sendiri sehingga dia tu dipanggil lah majlis mana dia tak ada toliah kan. Akhirnya bila ditemuduga oleh pihak majlis masa tu lah
Atau boleh buka pondok ni sekarang ni. Jadi akhir dia buka pondok lah. Jadi nak ayatnya, kitab-kitab dia mengajar tu tak ada satu pun yang terdobik. Sebab apa? Dia datang daripada sana dalam keadaan menyusup ni. Mungkin mari dalam keadaan aman ni. Tu. Ya, kalau kita kira nak mengajar ni ada dobik saja gak jawab dia tak mengajar lah ni. Dia tok guru dulu peringkat dulu dia tak banyak sangat dobik ni. Tapi semua kita tu ada yang dipanggil nama dobik, Hasan dobik ada. Kalau kita tengok kita dia Tapi akhirnya kalau kita nak mengajar ni kita serabut dobik banyak sangat. Dia tu maknanya anak panah, dia anak panah dobik ni. Pening tengok kita dia ni. Siapa orang boleh gelar dia Hasan dobik ni. Tu. Dobik. Jadi kita tu makna jangan taksub sangat ni. Tapi jangan orang panggil tasamuh, jangan bermudah-mudah juga ni. Maksudnya kita nak dobik tu benda yang paling penting pada kita ni. Tu. Qala musannif rahimahullah taala mana farahaba, mana Nabi Isa alaihi salam, mana salawatullahu alaihima farahaba wada'a li. Maknanya mentarhib kedua-dua mereka itu, Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihi salam dengan aku, dan juga mendoakan kedua mereka itu bagi aku dengan kebaikan bi khairin. Summa araja bi, kemudian naiklah bi sertaku, mana Jibril naik. Domain itu mana kembali kepada Jibril. Dengan aku ila sama itsalisati, kepada langit yang ketiga. Fastaftaha, sama maka menuntut bukalah oleh Jibril alaihissalam. Fakila, maka dikatakan man anta, qala Jibril, berkata Jibril. Khabar kepada mubtada mahzuf, itu maka qaul kepada qala. Fafutiha lana, maka dibukakan bagi kami, dibukakan bagi kami akan langit yang kita faida an Nabi Yusufah. Tiba-tiba saya ialah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, idza huwa qad utiya syatrul husni. Tiba-tiba dianya Nabi Yusuf ini sesungguhnya telah diberikan separuh daripada kecantikan makhluk ni ada di dia ni. Patutlah orang panggil wa qata'na aydiyahunna ni. Mana duk kopah buah hepa kerak jari-jari, tak berasa sakit. Terkam begitu terpegum, bukan mana terpegum dengan ketampanan. Yang Siti Zulaikha ni nak boleh dia tu buat hijab lagu tu ambil masa lama juga ni. Mana dia seorang dah orang panggil afifah, yang baik nafsu dah, tapi begitulah mana boleh tahan ni dengan ketampanan ni. Dia biasanya orang perempuan ni, dia kita orang lelaki yang lebih mudah tertawan hati, tertarik dengan rupa paras perempuan. Kita orang di atas, sebab itulah kita jangan cari pasal, jangan tengok, kerana kita memang kelemahan kita. Kelemahan kita ialah rupa paras orang perempuan. Tapi orang perempuan dia tidak lagu tu. Tu. Dia tidak sama macam kita ialah dia juga tertarik kepada ketampanan, kepada rupa paras yang mau Tapi mana senjata orang laki-laki ada lebih daripada tu ialah dia dua. Mana yang pertama ialah ketebalan poket kita tu. Kata Ustaz Azhar itu kata 1,000-2,000 memanglah kita tak ada namanya ni. Kita pun tahu ni. Tu kalau kita boleh sediakan modal yang banyak ni. Yang kedua ialah kata-kata ni. Pandai berkata-kata. Mak insya-Allah. Jadi pandai berkata-kata, carilah hati orang perempuan ni. Yang orang perempuan kalau puji comel gap-gap memang dia kalau ni. Ialah kita pun itu juga. Kita ni puji lagu lain ni. Tu. Kita ni tidak, kalau puji kata kacuk handsome, kita tidak begitu termakai lah mana ni. Sebab kita tahu diri. Tapi orang perempuan tak boleh. Sebab memang dia tu memang perasa comel tu dia lebih banyak orang perempuan daripada kita orang jatuh. Tu. Kan, dan kerana memanglah kita terkalahkan dengan rupa paras. Tapi nak ayatnya begitu ketampanan Nabi Yusuf AS, Zulaikha itu mengambil masa yang agak lama juga. Nak boleh dia tu menggoda Nabi Yusuf AS Tapi puak-puak mung ni sekali tengok pun hiri jari dah. Tak khabar dah maknanya jadi tak khabar sebab terpegung dengan kecantikan Nabi Yusuf AS. Jadi patutlah jadi telah diberikan mana separuh daripada kecantikan. Qala Rasulullah farahaba wa da'ali bi khairin, samalah mentarhib
Nabi Yusuf akan daku, bi denganku, mana farahaba bi dengan aku, tu dia dah buat dah. Mula-mula dulu Nabi Adam tu ada farahaba bi. Dia begitu dia, lepas-lepas pada tu makna ta'ala dia tu dia buat lah. Itu dah kita boleh berdalilkan kepada ayat yang pertama tadi. Farahaba wa da'ali bi khair. Tu. Summa araja, mana Jibril bina dengan kami ila sama'ir rabi'ah, kepada langit yang keempat. Fastaftaha Jibril alaihissalam, maka meminta bukalah oleh Jibril alaihissalam. Kila men hadha, dikatakan dia ubah ni men anta, men anta ni men hadha. Ini yang mana hak Nabi sendiri pun mana dia berubah kalimah tu daripada anta isim kepada isim isyarat. Men hadha, siapa dia ni? Qala, siapa dia ni? Ya memang kita pun kata gitu kita tanya kalau orang duk mana orang tu siapa dia tu, siapa dia awak ni, gitu asal ni men anta, ataupun mana siapa dia ni, kita tanya kita siapa dia tu duk di belakang ni, maksudnya men hadza, siapa ni, itu. Jadi qala berkata Jibril, ana Jibril, kila wa min ma'aka, siapa dia sertamu? Qala Muhammadun, qala wa qad bu'itsa ilaih, maksudnya adakah dia telah dipaduh? Telah dipaduh kepadanya, maksud dijemput kau. Mana telah dijemput kau dia? Qad bu'itsa ilaih. Qala Jibril, ya. Naam, ya betul. Dia telah dijemput. Fa futiha lana, maka dibukakan bagi fa idza ana bi Idrisa, maka tiba-tiba saya bertemu dengan Idris, Nabi Idris di langit yang keempat. Farahaba wa da'ali bi khair. Qala Allah azza wa jalla wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Mana Nabi Idris alaihissalam tu sesungguhnya berfirman oleh Allah azza wa jalla. Jadi Nabi menyelangi dengan yalah betul lah, kita ni bila kita jumpa dengan orang kita menyatakan kelebihan dia tu. Jadi maksudnya bila kita menyatakan kelebihan yang terserlah dengan seseorang itu, macam Ustaz Wei dengan Ustaz Wei-nya dengan Ustaz Lohnya itu dah di sini-sini sudah maklum belaka tu. Jadi maknanya tak apalah tak oyak pun itu dah maklum dalam hati. Jadi Nabi berfirman Allah Taala, sesungguhnya kami mengangkat akan dia pada tempat yang tinggi, yang sangat tinggi. Tu. Maksudnya dia ditempatkan di langit yang keempat ini. Summa araja bina, jadi tak disebutlah makna farahababi. Tapi begitulah selanjutnya apa yang berlaku. Kemudian naiklah maknanya bina dengan kami lagi ila sama'il khamisati, kepada langit yang kelima. Fastaftaha Jibrilu kila man hadza, faqala Jibrilu, maka berkata Jibril, kila wa ma ma'aka, siapa sertamu? Qala Muhammadun, kila wa qad bu'itsa ilaih, adakah dia telah diutus, mana dijemput kau, dipadah kau? Kalau tak padah, tak ada surat padah, aku tak sibuka. Qala qad bu'itsa ilaih fa futiha lana fa idza ana bi Haruna sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tiba-tiba aku bersama dengan Nabi Harun alaihissalam. Farahaba, mana farahababi, itu mana wada'ali bi khairin. Summa araja bina ila sama'is sadisah, kemudian naiklah Jibril dengan kami kepada langit yang keenam. Fastaftaha Jibrilu alaihissalam kila man hadza, siapa dia ni? Qala Jibrilu, kila ditanya lagi wa man ma'aka, qala Muhammadun, kila wa qad bu'itsa ilaih, adakah dia telah dipadah, diutus, dijemput? Qala qad bu'itsa ilaih fa futiha lana fa idza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam. Pada langit yang keenam farahabali, mana farahababi, ada farahaba wa da'ali bi khair. Summa araja bina ila sama'is sabiati, langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibrilu, menuntut buka oleh Jibril. Fakila men hadza, siapa dia ni? Qala Jibril, kila ditanya lagi wa man ma'aka, siapa sertamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kila wa qad bu'itsa ilaih, adakah dia telah dipadah, dijemput? Qala Jibril qad bu'itsa ilaih fa futiha lana fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan, hal keadaan hal kaunihi, hal keadaan Ibrahim itu musnidan zahrah, menyandarkan akan belakangnya ilal baitil ma'mur, kepada Baitul Ma'mur. Oh santai dia ni. Kayak di masjid-masjid, kayak di tiar tu ni. Mana orang panggil ahli jemaah yang
sambil-sambil duk tunggu nak masuk waktu ataupun santai saja duk menyandar ke tiang tu. Jadi Nabi Ibrahim pun duk sandar di tiang Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu wa idza, dan tiba-tiba ianya Baitul Ma'mur ini. Sedikit pengenalan kepada Baitul Ma'mur secara tak langsungnya. Masuklah yadkhulu yadkhulu fihi. Tu yadkhulu tu makna fi'il lazim. Itu bagaimana yadkhulu ini min babil nazil wa isol makna buat dan juga hasfi wal isol. Lama kita tak main jadi tak berapa ingat juga daripada ba buan dan juga sambung buannya ialah haraja jadi yadkhulu fihi kerana tak mungkin dia jadi maf'ul sebab yadkhulu tu fi'lul manu fi'il bin lazim. Masuklah padanya pada Baitul Ma'mur ini kulla yaumin, pada tiap-tiap harinya sab'una alfa malakin, 70,000 malaikat. 70,000 malaikat setiap hari. Setiap hari masuk kepada Baitul Ma'mur ini. Tu. La ya'uduna ilaih, yang tidak kembalilah mereka itu kepadanya. Summa zahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian selepas daripada langit yang ketujuh itu berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Pergilah dengan aku, makna arajah, makna pergilah dengan aku. Jadi itu ila sidratil muntaha, kepada as-sidratil muntaha. Sidrah gak kalau kita kata pohon bidara lah al muntaha penhabisan. Wa idza waraquha, tiba-tiba daunnya as-sidrah ni ka'adhanil filah, seperti daun telinga mana gajah tu. Seperti telinga gajah besar lebarnya, begitulah. Wa idza samaruha, dan tiba-tiba buahnya buah saat ni daun kal kilali, seperti kilal. Kilal tu mana jamak kepada kullah lah kullah mana tempayan dia asal dia, mana kullah tu ialah jirrah mana jirrah azimah, mana tempayannya besar. Jadi seperti kilal, mana seperti tempayan, bentuk dia tu, botok lah gitu buah, maksudnya dari sudut saiz saiz dia tu besar. Seperti telinga gajah tu seperti rupa ke ataupun yang pasti dari segi saiznya besar tu. Dan buah ni seperti kilal. Kilal ni besar lah. Kiraman tempayan besar. Jiratun azimah. Kilal ini. Tu. Qala falamma ghasyiyaha. Berkata Rasulullah SAW, falamma ghasyiyaha min amrillah ma ghasyiya, maka tetap kalau menyelubungi akan dia akan sidratul muntaha. Sidrah, kembali kepada sidrah sana. Dan ghasyiyah itu ialah min amrillah, daripada perintah Allah Ta'ala. Ma ghasyiyah, itu semua daripada nak tafkhimkan, membesarkan benda yang menyelubunginya, mana dengan datangkan dengan isim mausul, oleh barang yang menyelubungi. Tu apa dia tu ma tu tu. Jadi apa nama, tetap kalau menyelubungi akan dia akan sidrah, daripada perintah Allah Ta'ala oleh barang yang menyelubungi. Tu taghayyarat, berubahlah sidrah. Taghayyarat, berubahlah oleh sidrah sana, as-sidrah. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u, maka tidak ada seorang pun daripada makhluk, tidak ada satu pun daripada makhluk Allah yastati'u, bahawa yastati'u an yan'ataha, mana bahawa menaatkan akan dia akan sidrah ni. Maknanya tak mampu untuk nak menaatkan akan dia, mensifatkan dia, memperikan akan dia. Min husniha, daripada keelokannya. Tak boleh nak cerita, mana tak ada bahasa tak ada bahasa yang boleh nak menceritakan keelokan sidrah ni. Kalau gitu fa'auhallahu ilayya ma auha,
maka mewahyulah oleh Allah Ta'ala kepada aku akan barang yang dia mewahyukan. Fa faradu alayya khamsina salatan, maka memfardukan di atas aku 50 nisbah semaya fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap sehari semalam. Fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah aku kepada Musa sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah melalui Nabi Ibrahim dulu langit yang ketujuh dulu, tapi tak ada lah rakyat situ sebab tak ada gapo-gapo apa beres tiba-tiba siapa langit kena tu ada rob block. Nabi Musa buat rob block semata dia ni tu cerewet sikit tu. Memanglah dia mewakili satu kaum yang sangat degil maka dia sendiri pun maka begitulah orang panggil kaum dia kalau orang panggil Nabi Musa bawa 70 orang yang terbaik, yang tidak menyembah akan anak lembu. Kerana semua anak lembu semua kena bunuh belaka dah, bunuh diri belaka dah, cara bertaubat. Tapi Nabi Musa AS tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi kerana masalah syirik syirik. Maka dia bawa 70 orang minta dengan ahli keluarga, mau bawa nak pergi munajat lagi di Bukit Tursina tapi ada di kalangan mereka akhirnya apa, mereka bersama dengan Nabi Musa ketika mana dibukakan hijab kalam Allah Ta'ala kepada Nabi Musa maka sifatnya Bani Israel itu degil, dan dengan pepatah Melayunya dipanggil wibetih nak poho tak cukup, tak pernah cukup. Lalu mereka mengatakan lam nu'minu laka hatta narallaha jahrah, kami tidak beriman molek-molek dah kami tak akan beriman kepadamu sehinggalah kami dapat melihat Tuhan kamu mana. Bila dah minta lagu tu pakai selalu mari pelakar, habis mati belaka tinggal Nabi Musa AS kelipah sorang-sorang kelipah tengok mati belaka, terkemar dia, terkejut. Hari sekali Nabi Musa kata nyanyo kat aku Tuhan aku balik kapun pakat marah belaka lah, Musa ni khianat kata nak ayat nak pergi munajat dengan Tuhan tapi pergi bunuh pula, padahal dia minta sembuh anak lembu lalu Nabi Musa minta pergi duduk balik Allah Ta'ala pergi hidup balik seorang demi seorang sehingga yang dihidupkan yang pertama kali, yang kedua dia boleh melihat bagaimana yang mati itu dihidupkan semula selepas daripadanya wa antum tanzurun. Begitu Allah Ta'ala perlakukan kepada Bani Israel. Jadi tak ada pelik sebab Nabi Musa sendiri pun minta dengan Allah Ta'ala nak tengok Allah Ta'ala tu. Jadi tapi Allah Ta'ala tak beri kemampuan itu saja Maknanya atas dunia Nabi pun tak usah kata orang lain. Allah Ta'ala tak beri kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan beri kekuatan kepada kita, bolehlah ni Tuhan tak beri sebab apa? Sebab ada hikmah-hikmah dia. Banyak hikmah dia. Apa kita ni tak dapat melihat Allah Ta'ala di atas dunia Kalau kita dapat lihat Allah Ta'ala, maksudnya orang itu beriman bukan kerana keinsafan kesedaran Yang kedua maknanya tak kerja buat lah kita, sedap duk tengok Tuhan tu maknanya tak ada lah lebih orang panggil lebih elok, lebih indah sudah tentulah kita tak nak buat kerja buat duk tengok sedap tu. Maka begitu banyak lagi lah hikmah bakpo kita ni tak dapat melihat Allah Ta'ala di atas dunia. Jadi bila berjumpa dengan Nabi Musa AS maknanya siapa kepada Nabi Musa AS faqala ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang menfardukan oleh Tuhanmu di atas umatmu. Qultu khamsina salatan, 50 sembahyang, yakni fi lail kullailatin wa yaumi wa lailatin itu makna 50 waktu sehari semalam. Qala irji, baru kata Nabi Musa AS, dia cerita-cerita gini lah orang jadi menongkok tambah dengan tak sengaja tu jadi dia tertokok tambah ini maksudnya kalau kita ambil lafaz-lafaz hadisnya begini saja kan kita kena tengok pula dalam versi riwayat yang lain pula irji, klik kembali ila rabbika fas'alhu, minta akan di atas khifah, minta perenge 50 ni mana boleh aku uji dah umat aku tak boleh. Fa inna ummatuka la yutiquna dzalika, maka sesungguhnya umat engkau tidak mampu demikian itu 50 waktu sehari semalam itu. Fa inni qad balautu bani Israila, maka sesungguhnya aku telah uji, telah coba akan Bani Israel. Wa khabartuhum, dan aku uji akan mereka itu. Qala faraja'tu, mana aku telah uji mereka tapi mereka tak mampu tu.
Jadi qala faraja'tu, aku pun klik semula lah ila rabbi, kepada Tuhan aku. Dan Nabi Musa duk desok-desok. Gi balik minta kau semula ni. Gi minta duk desok juga ni. Nabi sebenarnya malu ni. Nabi kita ni dia berbeza ni, tak sama. Walaupun dia tu begitu bersifat rahmat kepada umat dia ni, tapi malu dia kepada Allah Taala, itu ni tak boleh nak dibayangkan ni. Malu nak minta kurang walaupun dia tu ada sifat kasih belah kepada umat dia ni. Tu. Lalu dah Nabi Musa desok, jadi tak apa molek juga ni. Kerana jadi mudah untuk Nabi tu pergi minta balik, pergi minta kurang dengan Allah Taala kerana kesian belah kepada umat dia. Itu dah yang menjadi kekuatan Nabi nak pergi temu semula tu, minta orang panggil dikurangkan. Kerana saya dia kepada cinta dia kepada umat dia tu terlampau sangat, nyanyo yolo juga Nabi Musa kata tu. Jadi setara Bani Israel tak boleh nak buat umat aku dah Nabi Musa ayat gitu ni. Dia kita ni mana belum jumpa siapa-siapa, kita dah ingat tak apalah buatlah juga ni. Tapi apabila kenyataan kita memang kita mikir sibuk boleh kau umat aku ni. Tapi dah Nabi Musa begitu, dia kena ada juga orang lagu tu ni. Tu. Tapi Nabi Musa ni desok-desok siapa 5 waktu pun suruh minta kurang lagi ni. Qultu khamsina salatan qala irji ila rabbika fas'alhu atakhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalika fa inni qad balautu bani israila wa khabartuhum qala faraja'tu ila rabbi, maka aku pun klik semulalah pergi jumpa dengan Tuhan aku. Fa qultu ya rabbi, wahai Tuhanku, hazah harah munada harah ya mutaklim, maka ya rabbi, he Tuhan, mana wahai Tuhanku, khafif, minta tolong Tuhan peringatlah dia ala ummati, bukan atas aku, bukan alayya, mana ala ummati ni. Aku tak kisah 50 lah sehari semalam ni. Fa khatta anni khamsan, maka menggugur oleh Allah Taala daripada aku khamsan 5, jadi 45 ni. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni, hatta menurunkan, menguraikan makna menggugurkan daripada khamsan. Qala inna ummataka la yutiquna zalika, umat mau tak mampu lagi demikian itu. Mana 45 tak boleh lagi, tak arok lagi. Bukan tak leh, bukan tak mana tak arok ni, mana tak leh ni, bukan tak arok, mana tak leh. Tak leh mana tak leh lah ni. Bukan tak arok ni, tak arok ni boleh lagi koh-koh ni, tak arok duduk malik boleh duduk ni. Kalau tak leh duduk tak leh langsung lah ni. Mana tak leh duduk ni, masa Covid kok PKP bang tak leh duduk lah ni. Kau kita pun nyanyi juga ni, nak makan tomnya ni cah lewe engkau ni kena di sana juga. Jadi ni faraja'tu ila Musa fa khamsan qala la yutiquna zalika farji klik ila rabbika, klik gi jumpa semula tu fas'alhu atakhfifa qala falam azal, maka sentiasalah aku arji'u, kembali kepada Tuhanku, bainar rabbi tabaraka wa ta'ala, di antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Duk gi mari jumpa Musa, gi kepada Tuhan mana duduk mana baina Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gi dengan Nabi Musa, maka jumpa dengan Nabi Musa, suruh perambak suruh gi minta kurang lagi, gi pula jumpa dengan Tuhan ni. Tu wa baina Musa alaihissalam hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin, sehingga berkatalah Musa, mana ya Muhammad, sesungguhnya mereka itu makna semaya-semaya sani as-salawat itu ialah 5 waktu, kulla yaumin wa lailatin li kulli salatin ashrun. Tu. Jadi hatta qala, sehingga berkatalah, berfirman Allah Subhanahu Allah Taala ni. Bukan Nabi Musa. Hatta qala makna hey Muhammad, sesungguhnya mereka itu, yakni semaya khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin li kulli salatin ashrun, bagi tiap-tiap semaya itu dia dapat 10. Bermaknanya seperti 50 jugalah kita ni. Tu begitulah kita ni, uniknya, istimewanya ni, dengan segala mazaya khasais yang Allah Taala berikan kepada kita ni. Satu semaya yang kita buat, situ sudah tersedia dah 10 gandaan, dan begitulah juga amal-amal kebajikan yang lainnya. Fadzalika khamsuna salatan, maka demikian itu 5 semaya, 5 kali semaya, dengan setiap satu semayanya ialah asyrun amsalihah, maknanya ialah jadi 50 nisbah semaya, 50 semaya juga. Tu perbuatan saja 5, tapi hakikatnya pahala dapat seperti 50.
wa man hamma bihasanatin. Ini kaitan maknanya ni. Akhirnya Nabi kata ni ada dah dalam hadis yang lain kenyataan yang seumpama ini secara istiqlal ke dulu ni. Jadi wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang bercita-cita dengan satu kebaikan, nak melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka tidak mengerjakan akan dia akan hasanah saat ni, kutibatlah, ditulislah baginya, bagi men saat ni tu hasanatan, satu hasanah. Jadi dia tak jadi nak buat lagi ni, tak buat ni. Fa in amilaha, maka jika dia mengerjakan hasanah saat ni, kutibat lahu asyron, tuliskan baginya, bagi man itu ialah 10. Wa man hamma bisayyi'atin, manakala mereka yang bercita-cita dengan sayyi'ah, falan ya'malha, maka tidak mengerjakan dia, lam tuktab syai'an, tidak tulis sesuatu pun. Tu. Dia tak tulis sesuatu makna tak tulis dosa. Sepatut tulis dosa dak nah. Kalau hak kebajikan sana ni tulis dah, tak jadi buat. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kalaulah dia buat sampai kepada dia tu memperbuat, maka ditulis baginya satu sayyi'ah. Qala fanazaltu, maka aku berturun. Tapi itu dia ada dah kupasan dulu, ada dah kita buat pasal ini kerana di sana terdapat ada percanggahan dengan maksud hadis yang lain, seperti yang terbiasa yang kita beri, wa in tukhfu wa in tubdu, sekiranya engkau menyatakan akan dia, au tukhfuha yuhasibukum billah. Manakala engkau zahirkan dia ataupun kamu sembunyikan akan dia. Sembunyi itu maksudnya ialah tidak menzahirkan dengan perbuatan. Allah Taala tetap mengira. Dan begitu juga apabila bertemu mana dua orang Islam itu dengan dua pedang di tangannya, maka al-qatil wa maqtul finnar. Makna yang membunuh dan yang kena bunuh masuk neraka berlaku. Jalur sahabat kata faqal, makna hak membunuh tu tak apalah kami faham. Wa ma balu maqtul, apa hal pula yang kena bunuh tu masuk neraka juga. Jadi Nabi mengatakan bahawa yang kena bunuh tu pun sebenarnya dia nak membunuh juga. Bermakna dia masuk neraka tu dengan niat dia tu. Maka di sinilah suatu noktah yang sangat cantik. Noktah ni poin yang sangat cantik yang telah dihuraikan oleh Imam Ghazali tentang ahwalil qalbi kita dalam Ihya Ulumuddin. Rasanya orang panggil apa yang datang kepada hati kita itu dia bermula dengan yang katakan amalul qalbi, itu bermula dengan khatirnya, kemudian mailnya, kemudian i'tiqad, kemudian niatnya. Imam Ghazali mengatakan dua yang pertama itu tidak diambil kira. Dua yang akhir itu yang namanya makna i'tiqad dengan niat. Sebab dia kemah dah. Jadi maka itu membenarkan kenyataan nas-nas jamaah nas yang mengatakan bahasanya apa yang kita niatkan itu maknanya diambil kira dah daripada kejahatan pun. Tu. Maka di situ dia ada tafsir lagi, apabila seorang itu tidak jadi nak melakukan kejahatan, maka dilihat yang menghalang dia daripada melakukan maksiat atau kejahatan apa dia. Kalau suatu perkara yang datang daripada yang lain daripada diri dia, maka dikirakan berdosa juga. Contohnya ni naik motor nak pergi buat maksiat, lalu motor dia panci, jadi tak sampai. Sebab kalau dia sudah nak saling tayar pun gitu, habis dah program. Jadi yang menjadikan dia tak jadi buat maksiat tu kerana dia panggil arid. Benda yang arid itu makna benda yang datang kepada yang bukan dia nak begitu. Tapi kalau dia tak jadi gitu kerana dia berfikir, dia mujahadah, hasil daripada mujahadah. Sebab itulah maksudnya, siapa dia yang bercita-cita nak buat kejahatan, dia tak buat, dia dapat satu pahala. Satu pahala itu adalah bermuqabalah dengan apa dia, mujahadah dia lawan. Macam mana lah, tak padan ni aku pergi buat maksiat ni. Sedap semata aja ni. Maka dia U-turn balik ni. Tu. Cuma secara umumnya begitulah ni. Lalu qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, maka aku berturunlah daripada Allah Taala saat ini sehingga aku sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Fa akhbartuhu, maka aku pun mengkhabarkan Nabi Musa bahasanya 5 pun waksa tu supaya 10 dah jadi mana rakyat beri penjelasan dah kepada Nabi Musa ni. Tapi bagaimana mana respon Nabi Musa? Faqala irji' lagi gigi faham, nak suruh aku minta nak suruh berapa ni dalam sehari semalam ni nak suruh je, malulah ni.
Ada Allah Ta'ala pun dah ayat ada satu tu makna dapat 10 ni. Nabi tu makna faqala irji ila rabbika fas'alhu atakfifa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Ya Rasulullah, Musa ni aku ni aku duk bergelik kepada Tuhan aku sehingga aku lon ni aku rasa malu sangat-sangat dah. Aku tak boleh malu tak boleh malunya ni. Mana daripada 50 jadi 5 musuh pergi minta kurang lagi mungkin minta ni. Mungkin minta lu minta kat aku ni. Tu. Itulah di antara orang panggil versi mana hadis ini dan masih lagi ada versi yang lain yang berlebih kuranglah dia punya penceritaannya ni. Qala haddatsani ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi man yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi wa tanwinu tarannumi. Jadi hak dulu syarah kita kata bahasanya tanwin itu ada 4 bahagian. Itu selesai dah ni. Jadi daripada situ pun kita faham dah. Bila ini makna yang kelima ni. Yang kelima ini apa dia kata ada 4, sedangkan sekarang ada yang kelima dan yang keenam ni. Hak ni tanwin ini tanwin yang bukan ketentuan kepada isim. Cuma dari segi pembahagian tanwinnya dia ada lagi yang kelima ni. Yang kita duk bicara sekarang ialah tanwin yang merupakan alamat bagi isim. Wa tanwinu tarannumi, tanwin tarannum. Tarannum ronama ni asal makna dia ialah membaguskan suara. Mana belagu lah dia panggil ni. Wa huwa allazi yalhaqul qawafiyya al-mutlaqata. Iaitulah tanwin tarannum ni ialah tanwin yang menghubungi akan qawafi. Qawafi jamak kepada qafiyah. Qafiyah yang mutlaqah. Qafiyah ni ialah huruf yang terakhir pada akhir syator. Syartor tu ialah separuh bait. Separuh bait tu dia panggil syator. Syaturul bait. Jadi haraf yang terakhir tu makna qafiyah. Jadi dia ada mutlaqah, dia ada muqayyadah, makna qawafi ni. Yang mana ialah hakul al-qafiyah al-mutlaqata bi harfi illatin dengan harful illah. Kaqaulihi seperti katanya syair aqilli lauma adhilal wal itaban. Tu itaban tu. Jadi aqilli sedikitkan olehmu. Itu khitab kepada mahbubah lah ni. Khitab kepada orang perempuan. Aqilli mempersedikitkan olehmu, tapi makna dia ialah utruki, tinggalkan, tak usah langsung lah. Maksud sedikit tu bukan makna-makna tak apa nak bully tak usah langsung lah. Tapi istimal dia begitulah. Dia seling biasa ni. Bahasa Melayu kita pun begitu juga ni. Dia dah jadi bersilih ganti digunakan makna sedikit dengan tidak ada ni. Tak ada dah gula ni. Ramai lagi mana ni padah tak mari lagi ramai mana ni. 100 orang ada lagi. Jo tunggal pun kata tak ada ni gula ni. Dan ni tak ada jo tunggal dah. Mau kata di belakang ni. Orang kena kata tak ada lah ni. Yo lo kata tak ada. Tak ni sat ni kawin lagi tengok alah ke dapur tengok ada. Dapur yo ada tak cukup dengan orang tu dia panggil tak ada lah ni. Tu. Jadi maknanya ada duit nak makan pagi-pagi ni tengah hari nak bining dah ada biti ni. Nak bining kena modal banyak sikit ni. Tu. Jadi makna kata tak ada bukan kata tak ada langsung. Jadi ni makna akil ni makna utruki tinggal oleh al-lauma. akan celo makna maki ni. Laum adila itu ya adila, yakni adila orang yang mencela. Wal itaban tu ataf kepada al-lauma. Itu semaksud saja al-laum dengan al-itaban. Itab makna tinggal oleh mengumpul duk celonyo duk duk keji sayonyo tu. Wa quli dan berkatalah olehmu in asabati jika betul lima laqad asaban. Sesungguhnya betul lah ia jadi asaban tu atau asaban dan juga mana itaban tu. Itaban tu masuk kepada isim ni kepada fi'il pun dia masuk juga
Dia apa nama tanwin tarannum ni dia masuk juga ni. Tu. Laqad asaban. Tu nak sedap bunyi dia ni. Tu. Jadi itu dia panggil tanwin tarannum, faji'a bitanwin, maka dibawa datang dengan tanwin badalan minal alifi. Kerana ganti daripada alif li ajli tarannumi, kerana tarannum nak membaguskan bunyi. Wa qaulihi, dan seperti katanya syair lagi, azifat tarhulu, dekat dah oleh berpindah. Atarhul mana alirtihal, dekat dah hampir-hampir dah nak berpindah. Ghairu anna rikabana, melainkan bahawasanya kenderaan kami, lamma tazul, tak kala hilang ia, birihalina, dengan rihal kami, tempat tinggal kami, wakaan qadin, sadia qadin tu iyalah, manalah ya qadin itu nun, bukan qadina dak bukan qadina. Qadin tu itulah tanungnya nun tu, nun mati qadin, tu dibuankan orang panggil ya tu, mana qadin, tu dan birihalina makna kaan, seperti bahawa qadin tu maksudnya rasa, mana yang menyenangkan, tu. Itu maksudnya tanwin tarannum. Wa tanwinul ghali pula yang keenam. Jadi wa athbatahu al-akhfash pula, tu al-akhfash menisbatkan akan tanwin ghali. Apa dia tanwin ghali ni? Wa huwa allazi yalhaqu al-qawafiyah al-muqayyadata, yang menghubungi akal qawafi, makna qafiyah yang muqayyadah. Saat ni mutlaqah. Jadi kalau menghubungkan qawafi maknanya huruf yang terakhir pada syatar B yang muqayyadah, itu dia panggil tanwin ghali. Tu. Kaqali, seperti katanya syair, wa qatimin, makna yang hitam, al-a'maqi. Al-a'maqi itu maksudnya ialah di tengah-tengah padang pasir. Tu. Dia panggil ma ba'uda min atrafis sahra, makna barang yang jauh daripada tepi-tepi, yang jauh daripada tepi-tepi sahra. Tepi-tepi ni maknanya tepi padang tu, makna duduk di tengah-tengah padang pasir. Tu. Qatimi makna yang hitam. Di tengah-tengah padang. Khawi makna khali makna yang sunyi. Khawi makna khali, makna yang sunyi. Al-mughtarafan. Tu. Al-mughtaraqan, qaf deh. Qaf al-mughtaraqan, yakni tempat yang bertiup angin. Yang sunyi daripada tempat bertiup angin. Tu. Jadi itu dia ada pada tu mana al-mughtaraqan. Tu. Padahal ada alif lam tu ni. Tapi dia menhubungi juga sebab ini bukan tanwin yang menjadi kekhususan kepada mana isim. Tu bukan alamat isim dak. Wa zahir kalamil musannifi, bermula zahir kalam musannif anna tanwina, bahasa tanwin kullahu, sekaliannya tanwin kita faham daripada perkataan musannif tu, nampaknya bahasanya tanwin ini, semua tanwin itu min khawasil ismi, ialah daripada kekhususan bagi isim. Wa laisa kadzalika, tidaklah kalamul musannif itu kadzalika, seperti demikian itu, iaitulah kaunu tanwin kullu itu mana kullahu min khawasil isim. Bukan. Tidaklah perkataan musannif itu lagu tu. Tidak. Tak benar. Sebab apa? Bal, bahkan allazi yahtasu bihi al-ismu. Bahkan yang jadi daripada kata musannif, semua jenis tanwin itu semua khusus bagi isim saja. Sebenarnya tidak. Kerana bahkan yang tertentu dengannya, tanwin itu oleh isim, innama huwa tanwin tamkin, satu, wa tankir, yang kedua wal muqabalati wal iwadi, pak hok mula-mula tu. Itu saja wa amma tanwinu tarannumi wal ghali fayakunani, maka adalah keduanya fil ismi pada isim, wal fi'li wal harfi, masuklah kau. Hok tarannum dengan ghali ni, isim pun dia masuk, fi'il pun dia masuk, harah pun dia masuk. Tu. Wa min khawasil ismi, dan setengah daripada khawas ketentuan bagi isim ialah an-nida, seruan. Nau ya Zaidu, itu isim. Jadi kalau fi'il tak boleh kita nak seru. Ya daraba, ya yadribu tak boleh.
Mana melainkan kita jadikan dia isim, yakni menjadikan dia itu isi alam. Dengan bahawa kita menamakan seorang itu dengan nama doroba. Tapi tak salah doroba kalau doroba ni kalau orang panggil, kalau ke Arab doroba maksudnya pukul lah, gedebe jadi gedebe nak gocoh orang pergi sekolah gocoh orang. Kalau bahasa Melayu doroba ni hok jenis makan roba, pergi sekolah makan roba. Jadi tak pandai juga tu. Jadi tak usah letak nama tu. Kita jari letak nama anak tu dengan menggunakan fi'il kata, tapi boleh buat dengan tarkib pun boleh anak nama Ja'a Zaidun Ja'a Zaidun kita ya letak contoh kata boleh mana Ja'a Zaidun telah datang oleh Ja'a Zaidun tu. Jadi kalau kita buat tarkib panjang kat ni panjang tarkib dengan segala muta'allaq dia yakni makna dengan mafa'il dia yang khamsah tu. Mana ya Zaidu ya Zaidu hukum munada tu insya-Allah lah dalam bab dia lah ya Zaidu wal alifu wal lam, alif dan lam. Alif dan lam nahu yang musannif kita sebut dengan alif dan lam juga khawasil ismi nahu ar-rajuli wal isnadu ilai tu tanda isim juga. Bukan al-isna' itulah tanda yang paling power, yang paling mantap. Ketika yang lain tidak ada, dia tu ada isnad. Tapi musannaf kita sebut musnad. Dia tidak, cuma dia tak sebut maksudna nasi ayah musnad. Jadi al-isnad ilaih, menyandarkan kepadanya. Al itu maksudlah isim. Isim itu adalah musnadun ilaih, yang disandarkan kepadanya. Dan dia merupakan tunggak kalam. Tu. Jadi kalau tak ada dia tak ada lah, tak jadilah. Tidak berlaku kalam itu. Tu. Nahu Zaidun qa'imun, mana Zaidun tu mubtada. Mubtada itu dia panggil musnad ilaih. Jadi yang disandarkan khabar tu kepada dia. Tu. Itu makna alisnadu ilaih. Tu. Sikit tu ya dia berbicara. Fa ma'nal baiti, maka makna bait hasala lil ismi tamyizun, hasillah bagi isim itu pembezaan anil fi'li wal harfi, daripada fi'il dan juga haraf. Dengan apa suatu? Bi ayyi syai', dengan apa suatu? Bil jarri, dengan jar, bukan dengan huruf jar. Kalau dengan huruf jar saja itu tidak lengkap. Sebab jar itu dia banyak dengan idhafah antaranya. Wa tanwini, dan juga tanwin, wan nidai, dan dengan seruan, wal alifi wal lami, dengan alif dan lam, wal isnadi ilaih, dan juga dengan isnad ilaih. Ai al ikhbari anhu, buat khabar daripadanya. Jadi mubtada lah. Isnad mana buat khabar daripadanya. Mana Zaidun itu makna mubtada. Jadi dibuat khabar daripada Zaidun itu maknanya qaimun. Jadi qaimun itu makna dibuat khabar daripadanya, daripada mubtada, ataupun makna yang diisnad kepadanya. Wasta'mal al-musannifu al, dan telah menggunakan oleh musannif akan al makanal alifi wal lami, pada tempat alif dan lam. Wa qad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin. Sesungguhnya telah berlakulah demikian itu, iaitu istimal al makanal alifi wal lam pada ibarat setengah daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Wa huwa setengah ba'dul mutaqaddimin itu wa huwa al-qalilu. Setengah daripada mutaqaddimin dalam ilmu nahwu ni ialah al-qalil. Wasta'mal al-musannifu musnad, dan menggunakan oleh musannif akan perkata musnad makanal isnadi ilaih, pada tempat al-isnadi ilaih. Bita fa'alta wa atat ila akhir Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Allah Akbar.